Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. Oh, tahu saya. Oke. Ya, saya memberi tema khotbah hari ini adalah respon terhadap undangan kerajaan surga. 今天我要讲的题目是回应天国的邀请。 Ini sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada pendengarnya saat itu. 在这里是耶稣讲一个比喻。 Ya, selain murid-murid ada juga bangsa Israel ya atau ahli-ahli Taurat yang mendengarkan dia saat itu berkhotbah atau mengajar. 因为当他讲这个道的时候，除了他是学生，还有法利赛人，还有其他的。 Ya, kemudian dia mengajar ini mungkin sekitar 3 hari sebelum dia ditangkap ya. 因为他教导这个功课的时候，他还没被抓的3天以前。 Jadi ini merupakan sebuah pesan yang penting yang disampaikan kepada para murid dan juga kepada orang-orang Israel saat itu dan kepada kita khususnya saat ini bahwa suatu pesan yang Tuhan sampaikan, demikianlah kiranya kerajaan surga yang dia ceritakan di sini. 因为在这里，耶稣基督教导他们，也吩咐他的门徒们，还有那以色列人。 最后的他的交代。 Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat cerita ini sebenarnya sangat sederhana ya. 因为我们看这个故事非常的简单， dan umumnya sering terjadi. 因为时常有这样的事情发生。 Artinya sering terjadi di sekitar kita. Mungkin kita sendiri atau kita yang menghadiri undangan pesta pernikahan itu sangat sering terjadi. 因为时常发生在我们周围，可能我们请人的时候，或者我们被请的时候。 Dan kalau melihat cerita ini Bapak Ibu Saudara, 我们看这个故事， masing-masing kita bisa merasa di dalam hati apabila kita yang pemilik pesta, 因为我们可以感受到，如果是我们是邀请人来宴会的时候， tetapi undangan kita tidak ada yang datang. 因为我们邀请别人，但是没有客人能够来。 Ini sangat menyentuh di hati kita Bapak Saudara. 因为这会非常的痛心。 Nggak usah pesta dulu, nggak usah pesta perkawinan, nggak usah pesta pernikahan, komsel saja dulu. 不要讲这是一个婚宴，只是一个讲座而已。 Ketika komsel sudah dijadwalkan di rumah kita, lalu kita siapkan segala makanan yang berkaitan untuk dikonsumsi oleh anggota komsel. 因为家庭聚会的时候，我们已经准备了好食物，我们邀请我们的朋友来到我们家里参加这个家庭小组。 Lalu oleh karena banyak hal mereka tidak datang. 因为有时候他们也没有来， Bagaimana rasanya Bapak Saudara? 我们的感受怎样呢？ Ya, itu bisa jadi salah satu ya. Jadi kita bisa memahami perasaan raja ini. 但是我们能够感受到这个王的感受， Ketika undangan itu tidak datang. 因为他所邀请的人没有来。 Saudara, kita akan melihat yang mengadakan perjamuan di sini adalah seorang raja. Itu sebenarnya sedang menunjuk kepada Allah itu sendiri. 因为在这里邀请的是一个王，就是等于是一个好像上帝一样。 Dan perjamuan kawin ini, 因为这个婚宴， itu berarti perkawinan anak domba Allah. 因为这是上帝的羔羊。 Saudara tahu bahwa mempelai pria, kita sebut itu mempelai pria adalah Yesus sendiri dan mempelai wanita adalah gerejanya, yaitu kita sendiri, Bapak Saudara. 因为我们知道新郎是耶稣基督，我们是会有这个新娘。 Ini yang akan terjadi suatu saat dan itu Tuhan sebut sebagai pesta yang begitu meriah. 因为我们看到这样豪华的这个婚宴， Nah, pesta ini menunjukkan sebuah kemegahan, keagungan Allah yang murah hati. 因为我们看这个婚宴是这样豪华，上帝这样爱他们。 Dia dikatakan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pesta itu. 因为他已经准备了所需的一切。
Dan kalau kita lihat megahnya pesta yang disediakan oleh raja ini, Bapak Saudara, 我们看这个婚宴是何等的丰盛， itu adalah bukti dari Allah 这是证明从上帝那里 yang menginginkan para undangan atau kita supaya kita bersuka cita, bergirang. Bapak 因为 Saudara. 上帝希望我们去宴这个宴会的时候，我们能够有高兴， Karena pesta itu selalu berbicara tentang sukacita. 这个婚宴时常是讲到很高兴， Namanya pesta. 就是宴席的时候， Ya, itu artinya sukacita, tidak bukan menangis di sana, tetapi bersukacita, ketawa, girang dan lain sebagainya. 因为婚宴不可能在那边哭泣，因为可能是在那边很高兴的欢呼。 Saudara tahu untuk menyiapkan sebuah pesta kecil aja sebenarnya diperlukan usaha yang baik 因 dan 为 persiapan yang matang supaya itu tidak memalukan. 因为我们小的宴会，我们也有准备很妥当的准备， Apalagi ini pesta seorang raja. 何况这是一个王的婚宴的这个婚宴。 Dan tentu banyak hal yang dilakukan, banyak persiapan yang dilakukan. 当然，他做了很多的事情，也准备的很妥当。 Persiapan segala sesuatu, 他准备了一切所需， baik dananya, 可能是金钱， konsumsinya, 可能是事物， undangan semua dibuat sebaik mungkin. 可能这个请帖他写的也准备的很好。 Dan itu bukan main-main, Bapak Saudara. 还有其他的。 Semua yang terbaik disediakan oleh raja tersebut. 那个王是准备最好的事物。 Dan kalau kita melihat pesta ini sebagai perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 我们看这个耶稣基督这个婚宴的比喻， kita bisa artikan ini sebagai ikatan antara Kristus dengan jemaatnya. 就是我们耶稣基督跟这个信徒有一个捆绑， Kesatuan antara Kristus dengan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. 就是好像基督跟我们有一个很密切的关系。 Tuhan menyiapkan suatu acara khusus di mana kita nanti mengadakan pesta pernikahan anak domba Allah. 因为上帝已经准备了这个婚宴，是上帝的羔羊跟我这个信徒结婚。 Saudara tahu bagaimana Allah mempersiapkan hal itu? 你们知道吗？上帝是怎样的准备呢？ Harganya sangat mahal. 因为是非常的昂贵。 Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. 耶稣基督死在十字架上， Itu adalah harga yang dibayar mahal oleh Allah. 这是上帝所付出的代价。 Untuk suatu pesta perjamuan, suatu pesta perkawinan, suatu saat Allah membayar harganya dengan sangat mahal. Yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 因为这个婚宴是用很昂贵的价值来准备，就是他准备他的独生者耶稣基督死在十字架上。 Kenapa Allah harus mengorbankan Yesus? 为什么上帝要牺牲了耶稣呢？ Kenapa itu satu-satunya jalan, Bapak Saudara? 这是唯一的一条路， Tidak ada alasan yang lain selain Allah mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. 没有别的理由，除了上帝爱世世 Allah menganggap jiwa kita begitu berharga 上帝爱我们每一个人的灵魂， sehingga Dia membayar harga yang sangat mahal supaya kita bisa bersatu dengan Kristus. 所以他付出很大的代价，为了要得胜，我们要得救。 Dia mau kita menikmati keselamatan yang dikerjakannya. 他要我们要享受上帝为我们准备这个救恩， Dengan persiapan yang begitu matang dan pengorbanan terbesar. 因为他这样的好好的来准备，而且牺牲了耶稣基督。 Ya sama layaknya Tuhan menyiapkan hidangan untuk sesuai dengan perumpamaan ini. Raja itu menyiapkan hidangan yang sangat enak. 就是耶稣基督这个比喻，就是这个婚宴里面这个王准备了很丰盛的这个食物。 Ya dikatakan di situ di ayat 5 ya bahwa saudara ya ada lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih. Ya semuanya mewah dan sangat enak. 因为他在这里有宰牛，宰那个肥的牲畜。 Demikian juga Allah menyediakan hidangan bagi kita orang percaya untuk perjamuannya. 因为上帝也为我们准备了这个宴席， Yaitu mencakup hak istimewa yang kita miliki, Bapak Saudara. 因为我们有这个特权， Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah. 上帝已经所允许这个祝福， Ya pengampunan dosa,
他要赦免我们的罪过， kemurahan Allah, 因为上帝都这样好， hati yang damai, 因为他有这个平安的心， jalan masuk kepada tata anugerah Allah. 因为我们要进入上帝的宝座， Kita bisa menghampiri Tuhan dengan kapan saja, 我们要靠近上帝这个宝座， tanpa terbatas oleh waktu. 因为没有这个时间的限制， Ini adalah hidangan yang cukup menarik dan enak bagi kita seharusnya. 因为这个食物非常丰盛， Ada penghiburan roh 因为有这个圣灵来安慰我们， dan ada pengharapan. 因为我们有这个盼望。 Hidangan yang Tuhan siapkan itu adalah hidangan yang luar biasa yang kita bahkan tidak temui di tempat yang lain. 因为上帝所准备这个食物是在别的地方我们得不到的， Itu sebabnya betapa indah dan bahagianya orang yang masuk dalam pesta itu. 因为这样美好。如果那个人能够参加这个婚宴， Namun kita lihat di sini sungguh ironis Bapak Ibu Saudara. 因为我们在这里， Raja itu menyuruh hamba-hambanya mengundang orang yang masuk dalam daftar list itu, masuk dalam daftar list undangan. 因为他这个王已经准备聘请那些在他的记录里面有记录这些人， Bagaimana respon terhadap undangan itu? 我们怎样来回应这个邀请呢？ Sungguh mengecewakan. 因为非常的失望， Pesta yang begitu meriah 因为这样豪华这个婚宴 tanpa harus membawa apa-apa. 不用拿礼物来。 Kalau pesta sekarang kita masih membawa ampau mungkin ya. 可能现在我们去婚宴的时候，我们也会给红包， Tapi ini Bapak Saudara tidak dituntut demikian. Datang saja. 因为这里没有讲要给红包，我们来就可以了。 Tapi orang-orang undangannya tidak mau datang. 但是因为那个邀请的人他们没有来， Nah kita belajar Bapak Saudara dalam kebenaran firman Tuhan. 我们来学习上帝的真理，我们怎 Respon 样 terhadap 回应？ undangan kerajaan surga 我 itu. 们怎样来回应天国这个邀请？ Yang pertama itu adalah tidak mau datang. 因为他们不有来。 Ya ayat 3 dikatakan di situ. 第3节那边讲， Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. 就打发仆人去请那些被招的人来赴宴，他们却不肯来。 Nah ini sebenarnya undangan itu sudah dibagi Bapak Saudara. 因为这个请帖已经分出去了， Sangat mudah sekali. 非常的简单。 Lalu raja ini menyuruh hamba-hamba untuk menjemput undangan itu. Menjemput. 因为这个王叫他去接这个邀请的人。 Saya tidak tahu kalau mungkin sekarang itu sudah dijemput pakai mobil Alphard tadi mungkin ya. Atau mobil-mobil mewah barangkali. 可能现在这个王，现在这个时代，可能是用阿法还是用豪华的汽车去接他们来。 Kalau undangan sekarang dikasih dia datang, silakan mau datang mau nggak datang ya nggak apa-apa gitu ya. 如果现在这请帖给你，你要来也可以，不要来也可以。 Tapi ini dijemput, hamba-hambanya disuruh untuk menjemput para undangan. 因为这个王差派他的仆人去接那些人客， Tapi mereka menolak, mereka tidak mau datang. 因为他们不有来。 Nah, tidak jelas alasan mengapa mereka tidak mau datang. 因为这里没有讲他的理由，为什么他们不有来呢？ Dari sini sebenarnya sudah tampak kekerasan hati manusia. 因为我们看他们每个心都很硬， Undangan sudah diberikan, 因为这个请帖已经给， lalu mereka dijemput untuk datang tetapi tidak mau datang. 而且这个王也派这个人去接他们，但是他们仍然都不有来。 Dari ayat ini sebenarnya kita tahu alasan yang lebih cocok adalah bahwa mereka tidak menghargai sebuah undangan. 因为他们我们这里很清楚的看到他们不要宴席，不要赴这个宴席， Mereka tidak menghargai si pemilik pesta. 他们不要来这个宴席， Mereka tidak menghargai apa yang sudah dipersiapkan oleh si pemilik pesta. 他们没有来这个宴席， Dan itu sangat mengecewakan bagi raja itu. 因为这对这个王非常的失望。 Tapi Bapak Saudara menarik sekali. 亲爱的主内弟兄姐 Raja 妹， ini nggak langsung kecil hati. 因为他没有马上就发脾气， Bagi dia jiwa atau undangan itu masih terlalu berharga.
因为这个王来讲，这个生命非常的有价值。 Sehingga dia mengutus hamba-hamba yang lain untuk menjemput kedua kali. 因为这个王还差派他这个仆人去接他们第二次。 Kita lihat raja ini bukan orang yang kerdil hatinya. 因为这个王不是小心眼， Dia tetap membesarkan hatinya. 他真的是宽他的心。 Dia ingin orang-orang undangan itu bersuka cita dengan dirinya. 因为他希望这些被邀请的人有喜乐， Menikmati segala sesuatu yang disiapkan. 他能够享受王所为他们准备那些食物。 Dan inilah Tuhan kita, Bapak Saudara. 这就是我们的上帝， Allah begitu mengasihi kita. 因为上帝这样的爱我们， Allah begitu menghargai kita. 上帝的我们有价值。 Sekalipun sudah ditolak sekali, tetapi Tuhan masih mau datang untuk menghampiri manusia. 因为虽然我们被推迟了，但是上帝仍然的来找我们。 Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, Bapak Saudara. 就是圣经告诉我们， Dalam Mazmur pasal 5, dalam Mazmur pasal 8, Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 因为上帝的儿子， Ya, sebenarnya apa sih manusia itu? Tapi engkau begitu mengingatnya. 因为上帝的儿子，我们这样的记得他。 Siapakah anak manusia itu sehingga engkau begitu mengindahkannya? 上帝的儿子是谁呢？ Ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. 你所做的跟上帝所做的是一样的， Dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. 因为上帝的冠冕就是好像我们尊敬上帝一样， Sangat terbalik, Bapak Ibu Saudara. 非常的好。 Allah begitu menghargai kita. 上帝这样的注重我 Allah 们， begitu mencintai kita. 上帝这样的爱我们， Allah menginginkan kita bersuka cita dengan pesta yang begitu meriah, yang segala sesuatu sudah siap. 上帝要我们这样喜乐，享受这些宴席。 Tetapi bagaimana manusia menganggapnya itu? 但是我们怎样的认为呢？ Mereka tidak peduli. 他们不要理睬， Mereka tidak menghargai sama sekali. 他们不要理睬， Inilah kasih Allah yang luar biasa bagi kita. 因为上帝这样的爱我们。 Seandainya orang-orang undangan ini mengetahui kasih Allah yang demikian, 因为这些被邀请的人，他们也了解上帝的心。 tentu mereka tidak mengecewakannya. 是，如果了解，他们不会使到这个王能够失望， Tetapi di dalam keberdosaan mereka, 因为他们的犯罪， di dalam kesombongan mereka, 因为他们的骄傲， mereka tidak menghargai dan menghormati Allah sebagai pemilik pesta. 他们有注重这个主人的邀请， Mereka sama sekali tidak menghargai. 他们没有注重这上帝的。 Maka sangat penting bagi kita orang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudara. 对我们相信上帝 Demikian 的， Allah menginginkan kita masuk dalam pesta yang begitu luar biasa. 上帝希望我们能够进到这个豪华的婚宴。 Allah persiapkan segala yang terbaik untuk kita bisa menikmati semua itu. 上帝把这些婚宴准备的最好，使到我们每个人能够享受这婚宴。 Tetapi apakah kita mengetahuinya dan berusaha untuk menghargainya? 但是我们能够了解吗？我们能够注重这个婚宴呢？ Ini tergantung kepada masing-masing kita, Bapak 是 Saudara. 我们自己。 Yang kedua, Bapak Saudara, respon yang kita lihat, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah tidak mengindahkan atau mengabaikan karena tidak penting. 因为第二，我们的回应，我们是不理睬，我们觉得这不重要。 Ya, setelah ayat yang ketiga, ayat 4 dikatakan, waktu mereka tidak mau datang, 因为他们没有来了之后， ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. 王又打发他别的仆人说：“你们告诉那被招的人，我的宴席已经准备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都具备，请你们来赴宴。” Ya, yang pertama kita lihat, Bapak Saudara, bahwa hamba-hamba yang pertama sudah ditolak. 第一个仆人去邀请他们已经被推迟了。 Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, raja mengutus hamba-hamba yang lain. 就是他的王就差派别的仆人。 Ya, mungkin
hambanya merasa bahwa mungkin kalau dengan ini lebih cocok atau bagaimana, saya tidak tahu begitu ya, 可 kurang 能 tahu. 他的王认为，可能这个人的祭请他不要来，叫别的仆人祭请，可能 Karena 他们要 masing-masing 来。 orang, ya ini ada sebuah peningkatan begitu ya. Diajak tak mau datang, dijemput tak mau datang, lalu kemudian mungkin perlu dengan bujukan. 因为可能这个人去邀请他，他不要来；可能这个人去请，可能他有来。 Ya, ini kenapa begitu? Karena memang biasanya pesta itu ada beberapa hari, saudara ya. 因为什么这样呢？因为这个宴席是几天的宴席， Ya, kalau dalam tradisi kan pesta bisa beberapa hari, bisa 7 hari, bisa berapa hari. 因为就传统的时候，他们的婚宴可能能够延迟几天， Jadi masih ada selalu kesempatan untuk boleh datang sebenarnya kalau mau. 因为他们还有这个机会，如果他们有来， Jadi selalu ada kesempatan untuk orang dapat menikmati pesta yang disediakan Allah. 因为时常我们能够享受到上帝为我们准备这个宴席。 Ya, dalam firman Tuhan kita melihat hamba-hamba ini menjelaskan secara detail segala sesuatu yang disiapkan. 因为这个仆人已经对这些邀请的人已经很仔细的介绍给他们， Tapi di ayat 5 dikatakan, 但是这里讲 orang-orang itu tidak mengindahkan sama sekali. 他们不要理睬， Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. 因为被邀请的人不理不睬， Mereka tidak menghiraukan. 他们不要理他们， Selanjutnya dikatakan bahwa mereka masing-masing pergi ke pekerjaannya. 因为他们就去做他们的工作， Yang seorang ke ladangnya 可能是去田里， dan yang lain ke perusahaannya. 他们去做买卖。 Jadi dari sini kita bisa pastikan Bapak Saudara bahwa mereka tidak mengindahkan undangan itu karena mereka tidak menganggap undangan itu atau pesta itu penting. 因为他们为什么不理睬呢？因为他们认为这个宴席对他们来讲是不重要的， Urusan mereka lebih penting daripada pesta itu. 因为他们自己的工作比这次婚宴比较更重要。 Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 亲爱的主内弟兄， Saya mau berkata bahwa pekerjaan 因为我要讲我们的工作， atau usaha yang kita lakukan dengan baik 因为我们的生意如果好好的做， itu sangat terpuji. 这是会被赞赏的。 Kita harus bertanggung jawab di pekerjaan kita, 因为 Bapak 在我 Saudara. 们的工作里面，我们要负责任， Kita harus disiplin. 我们要一个有纪律的人， Kita harus bisa diandalkan. 我们要做， Kita harus bisa dipercaya. 我们可以信任。 Namun yang menjadi masalah di sini adalah 在这里的问题， bahwa mereka memprioritaskan urusan mereka secara jasmani daripada kerohanian mereka. 因为他们比较注重他们的这个物质， Inilah yang salah. 这是错误的。 Bertanggung jawab dalam pekerjaan itu oke. 我们对我们的工作负责任是好， Tapi jangan pernah kita membuat sekali-kali pekerjaan kita lebih utama daripada beribadah kepada Tuhan. 因为我们不要把我们的工作排在第一位，我们敬拜上帝排在第二。 Jangan pernah membuat harta materi kita lebih penting daripada Tuhan. 因为我们不要把我们的财产、我们的拥有的超过爱上帝。 Kalau demikian maka kita termasuk kepada orang-orang undangan ini yang menganggap bahwa undangan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat tidak penting. 因为在这里很清楚的告诉我们认为上帝比较不重要。 Orang-orang yang lebih mengutamakan segala sesuatu yang ada di dunia ini 他们比较注重在世界上的东西， lebih ketimbang daripada kerohanian mereka. 因为比他自己的灵性重要。 Tuhan katakan orang itu tidak layak menikmati pesta. 因为上帝就讲这个人不配来赴这个宴席。 Ini hampir sama dengan perkataan Tuhan Yesus di bagian ayat yang lain, Bapak Saudara. 因为在别的经节里面，耶稣也有讲过 Ketika 这 dia 句话， memanggil orang-orang untuk mengikutinya. 因为耶稣叫别人来跟从他。 Yang seorang berkata, izinkan aku pergi menguburkan ayahku dahulu. 有一些人讲，我要去埋葬我的父母亲， Yang lain berkata, aku pergi pamitan dulu kepada keluargaku. 因为我要去我的家庭里面。 Sebenarnya itu adalah alasan-alasan yang agak rohani yang dibuat untuk menolak undangan 因 Yesus. 为这个人就做一个理由，是要推辞上帝的邀请。 Kemudian dalam cerita yang lain, seseorang yang muda, yang kaya, mau mengikut Yesus. 在这里还有讲一个年轻人，是一个很富裕的年轻人。 Lalu Yesus menantang dia untuk menjual seluruh hartanya dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. 耶稣基督挑战他，叫他所拥有的变卖。
Tetapi orang muda itu pergi dengan sedihnya. 这个年轻人就很伤心的走开了。 Apa arti dari semua ini, Bapak Saudara? 这一切 Ternyata semua yang ada di dunia ini 在这个世界所拥有的， itu justru mengikat kita untuk tidak memprioritaskan Tuhan. 就是因为我们在世界上这些所拥有的捆绑我们不能够靠近上帝。 Itu semua bisa membuat kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan undang bagi kita. 因为这一些使到我们不理不睬上帝的邀请， Itu sebabnya kita mesti hati-hati. 我们要小心， Mesti hati-hati. 我们要小心 Karena。seringkali apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin raih, semua itu bisa mendatangkan jerat bagi kita untuk tidak memprioritaskan Tuhan. 因为在世界上，我们所拥有的，我们所需要的，能够捆绑我们。 Nah, semua yang ada di dunia ini akan mengikat kita untuk mencintai Dia lebih daripada 因 Tuhan. 为在世界上吸引我们要爱这个世界。 Itulah sebabnya di sini Dia mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. 我们要把上帝排在第一位， Seringkali kita mencari alasan-alasan untuk menolak datang kepada Tuhan. 因为时常我们找理由，我们推辞，我们不要来到上帝的面前。 Saya kan harus jadi berkat di mana saya bekerja, benar. 因为我们在哪里工作，我们要在那里得到祝福。对， Saya kan juga harus mengurus urusan saya ini. 我要打理我的生意。对， Nanti kalau tidak baik ya saya juga yang jadi batu sandungan, barangkali mungkin begitu ya. 如果我们没有把我们的生意好好的打理好，我们 Tapi masing-masing hati kita bisa mengetahui sejauh mana kita memprioritaskan Tuhan daripada semua yang ada di dunia ini. 因为我们每一个人，我们自己都能够清楚的明白我们的心是在哪里。 Kalau semua arahnya untuk Tuhan, 如果全部是为了上帝， Tuhan di atas segalanya, 上帝是我们的一切， Dia menjadi prioritas kehidupan kita, 他在我们的生活排在第一位， maka itu adalah hal yang sangat dibenarkan. 因为这是做得非常对的地方。 Karena bertemu atau berjumpa dengan Tuhan sebenarnya disitulah kita bisa memperoleh segala sesuatu berkat yang dijanjikan oleh Dia. 因为我们来见上帝，我们在那里能够得到很多的祝福。 Ya, saya berharap semua kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, kita memprioritaskan Tuhan. 我希望我们每个人今天听了这场道，我们要把上帝排在第一位， Atau dengan kata lain membuat Tuhan nomor satu dalam hidup 因 kita. 为就等于我们把耶稣基督排在第一， Dia harus menjadi urutan tertinggi dalam hidup 他 kita. 是在我们排列的最高 Baru yang lain mengikuti. 还有别的就跟从 Tinggal 我们， Bapak Saudara mengaturnya. 就是我们怎样来安排。 Tapi yang satu itu jangan dibiarkan kosong atau digantikan dengan yang lain. 因为我们上帝排在第一，我们不要把它换成别的。 Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. 上帝要我们排列在第一。 Yang kedua tadi bahwa mereka tidak mengindahkan karena menganggap itu tidak penting. 因为他们不理不睬，因为他们觉得这不重要。 Respon yang ketiga yang hampir sama sebenarnya, mereka tidak mengindahkan karena membenci pemilik pesta. 因为可能他们不理不睬，因为他们憎恨这个邀请这个宴席的人。 Ya, ayat 6 ya Bapak Saudara ya. 第六， Yang tadi sibuk dengan urusan mereka masing-masing. 因为他们很忙做他们自己的事情。 Dan yang keenam, yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. 其余的拿往仆人凌辱他们，把他们杀了。 Ya dikatakan di situ ya, alasan yang lain yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah yang dimiliki oleh para undangan itu kemungkinan mereka tidak menyukai atau membenci pemilik pesta. 因为这个人可能他憎恨这个邀请他的人， Karena dalam firman Tuhan tidak disebutkan alasan kenapa mereka menangkap, menyiksa dan membunuh hamba-hamba itu. 在圣经里面没有解释为什么那些他的差派来的仆人会给他捉了，给他杀掉呢？ Tapi saya sangat yakin bahwa hamba-hamba itu ditangkap, disiksa, dibunuh bukanlah karena salah mereka. 因为这些奴仆被他差派来，被他们捉，而且被他们杀。 Biasanya seorang utusan atau hamba itu dia mewakili si pengutus. 因为这个奴仆就是代表他的主人， Jadi ketidaksukaan terhadap si pengutus dapat terlihat bagaimana seorang hamba atau utusan itu diperlakukan. 因为这个人被差派来，这个被邀请的人不喜欢这个人，
Sebagai contoh dalam Perjanjian Lama kita temukan cerita ini, 就是好像在旧约里面， cerita Daud. 就是大卫， Si Daud dia bersedih karena seorang sahabatnya meninggal, 因 seorang 为 raja, 这大卫他非常的伤心，因为他好朋友去世了， Raja Amon. 就是阿门 Lalu dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengucapkan turut berduka cita 啊，他们就是去吊唁， pergi ke negeri itu. 去到那个国家， Lalu apa yang terjadi, Bapak Saudara? 什么事情发生了？ Ketika mereka mengucapkan apa yang disampaikan oleh apa yang ingin disampaikan oleh Raja Daud, anaknya raja ini yang meninggal ini 这个王的孩子死了， menganggap negatif. 就是消极的， Dia berpikir mungkin Daud sedang memeriksa atau sedang meneliti untuk berperang melawan mereka. 可能是差派来的，他们有了解它里面有攻击他们， Lalu dengan sengaja pegawai-pegawainya ini ditelanjangin, kemudian dipotong janggutnya, disuruh pulang, dipermalukan. 因为这个被差派来的时候，他差派他的下属把他的头发剪了，而且叫他回去。 Dan apa yang terjadi? Raja Daud mengamuk dan kemudian berperang memerangi mereka. 因为这样这个被差去的人回来的时候，大卫非常的生气，就打仗了。 Jadi sebenarnya sama seperti raja ini, 就是好像这个王一样， undangan itu memperlakukan hamba-hambanya demikian karena mereka tidak suka dengan raja. 因为他的仆人被人家这样的捉弄， Mereka membenci raja itu. 他们就憎恨这个王。 Jadi sangat besar kemungkinan mereka membenci raja itu sehingga kebencian mereka luapkan terhadap hamba-hambanya. 因为可能这个被邀请的人很憎恨这个王，而且他杀掉他的仆人。 Lalu kenapa mereka membenci? 为什么他们憎恨呢？ Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang iri dengan kedudukan raja. 因为可能他们嫉妒， Mereka orang-orang yang tidak menyukai setiap keputusan yang diambil oleh raja. 因为可能他不喜欢说上帝所界定的那些条理， Atau mereka adalah tidak mau tunduk kepada raja. 因为他们不要顺服这个王， Mereka membangkang, 因为他们就挑战， berusaha melawan setiap keputusan yang diambil oleh raja. 他就征战这个王， Alkitab menyebut mereka sebagai orang-orang yang durhaka, 因为这是背叛的人， orang-orang yang patut untuk dimurkai. 这些人要被杀掉的。 Nah, perlu diketahui Bapak Saudara, 亲爱的主内弟兄姐 bahwa 妹， kita juga dulu adalah orang-orang yang patut untuk dimurkai. 因为以前我们是应该被杀的， Kenapa? 为什么呢？ Karena kita adalah seteru dengan Allah. 因为跟上帝在一起， Kita bermusuhan dengan Allah. 我们就跟上帝征战， Bukan Allah membenci kita, tidak. Jangan 是上 terbalik 帝 ya. 憎恨我们， Kita berdosa bukan Allah benci kita. 因为不是因为我们犯 Tapi 罪 kita yang mau 上帝憎恨 bermusuh dengan Allah. 因为我们这罪跟上帝是一个仇敌来 Kita 的， yang seteru dengan Allah. 因为我们跟上帝， Kita yang meninggalkan Allah. 我们要离开上帝， Kita yang membenci Dia. 我们憎恨神， Nah, dosa ini penyebab kita seteru dengan Allah. 因为这样我们跟神有一个挑战。 Dan Tuhan katakan orang-orang yang seperti itu Allah murkai. Murka Allah dinyatakan. 因为这样，我们的上帝就发怒。 Ini juga bisa menunjuk kepada kekerasan hati bangsa Israel yang tidak mau bertobat. 就是好像以色列人，他们不要悔改，这样上帝发怒， Mereka memperlakukan hamba-hambanya dengan bengis. 因为他们就对他们的下属这样， Bahkan dengan Tuhan Yesus sendiri. 跟耶稣基督自己， Dan Tuhan paling tidak senang dengan ini. 因为上帝最不喜欢这样做， Itu disebabkan ayat 7 dia langsung dikatakan Tuhan menghukum mereka. 因为上帝就判断他们， Begitu dia dengar hamba-hambanya dibunuh, disiksa, ditangkap, kemudian Tuhan menghukum mereka. 因为他们的奴仆被抓，而且被杀， Ya demikian orang-orang yang durhaka, Bapak Saudara. 因为这是背叛。 Dan saya berharap kita bukan orang-orang yang demikian, 我希望我们不是这样的 yang 人， masih belum berdamai dengan Allah, 我们跟上帝还没有和睦， yang masih seteru dengan Allah, 我们还跟上帝成为仇敌， yang masih berdosa terhadap 我 Allah. 们还对上帝我们做犯罪的事情， Karena orang-orang yang demikian patut untuk dimurkai. 因为这些人应该是被杀， Jangankan untuk menikmati pesta, 我们不要享受这个宴席， orang itu dimurkai
dihukum oleh Allah. 因为上帝就发怒对这些人。 Dan apa yang Tuhan buat itu benar-benar terjadi di ayat 7 itu Bapak Saudara ya. 在第7节真正发生了， Tuhan dikatakan membakar kota-kota mereka itu terjadi sekitar tahun 70 因为大概 sesudah Masehi. 他们就把这个烧毁他们的城，在70年代， Karena perlakuan orang-orang yang membenci terhadap raja itu. 因为这些是不喜欢这个王的人， Kita adalah orang-orang yang dulu memang berseteru dengan Allah. 因为我们跟神对比， Tetapi kini kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. 因为现在我们跟上帝已经和睦了， Bukan hanya berdamai, tetapi kita sudah juga menjadi anak-anak Allah. 我们不只是和睦，现在我们成为上帝的儿女。 Dan saya rasa respon kita adalah respon yang baik terhadap undangan itu. Dia mau kita menikmati pesta itu dengan baik. 因为我们好好的回应这天国的邀请。 Yang terakhir Bapak Saudara,最后， respon yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, 第四，在 kalau 3 pertama tadi mereka ada yang tidak mau datang karena bisa dikatakan tidak menghargai. Kemudian dia tidak mengindahkan karena urusannya lebih penting daripada urusan pesta. 因为他们不要来，因为他们不理睬。 Dan yang ketiga, ya, tidak mengindahkan karena mereka membenci pemilik pesta. 不理睬，因为他们不喜欢。 Yang satu ini datang, 因为这第四来， tapi sayang 可惜 tidak berpakaian pesta. 因为他没有这个礼服。 Ya, terakhir undangan kepada orang-orang, Tuhan katakan, ya, raja ini katakan, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. 因为这路口那边邀请他们， Setiap orang yang kamu jumpai, undanglah. 你们碰见的人你就邀请他吧， Karena gedung ini atau rumah ini harus penuh. 因为这个房子这个宴席的地方又坐满。 Ya, kalau yang tadi 3 di depan itu sebenarnya menunjuk kepada orang Israel pada umumnya, tetapi kemudian di sini menunjuk kepada bangsa-bangsa lain selain Israel. 因为刚才的比喻就是好像那些以色列人，现在就是讲到我们的这些外邦人， Semua orang dikumpulkan, dikatakan di situ. 别的全部把它聚集起来， Orang-orang jahat, 坏的人， orang-orang baik, 好的人， sampai penuh. 就是这个地方坐满。 Karena orang-orang baik ya belum tentu baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. 因为我们讲我们好，我们不一定符合上帝的好。 Di bangsa lain atau di agama lain kan bisa juga kita temukan orang baik ya. 因为别的种族、别的宗教，我们也可以看到那些好人， Tapi dia bukan orang benar. 不是真正好的人。 Itu menunjukkan bahwa anugerah Allah itu tidak terbatas, terbuka kepada semua orang. 因为上帝的恩典打开是给全部的人类。 Jadi itu sebabnya Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi. 因为上帝的道要传到全世界， Undang semua orang untuk masuk. 因为邀请全部的人进入， Karena semua yang ada di dalam gedung itu, di dalam pesta itu cukup untuk setiap orang. 因为在里面的人，全部的人， Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? 什么事情发生呢？ Biasa seorang pemilik pesta dia selalu datang kepada undangannya ya, say hello. 因为 Ya mungkin ya sekedar menyapa. 因为这个邀请的人可常时常站在门口的时候，接待所邀请的人来。 Nah demikian dalam pesta ini juga raja mendatangi para undangan 因为这个王也来到这个宴席里面， dan menemukan seseorang yang tidak berpakaian pesta. 因为在里面碰见一个人没有穿礼服， Wah ini mungkin kita bertanya-tanya dalam pikiran kita. 可能我们在里面我们问， Kalau saya masuk ke sebuah pesta besar, 如果我们进入一个很大的宴席， tentu saya harus cari pakaian pesta. Ya gaun mungkin minimal gitu ya. 因为我们有 Gaun 穿 pesta 好的衣服、穿好的礼服， Ya padahal beli gaun juga nggak murah kan. 因为这个礼服可能也不会很便宜， Jangankan beli, sewa juga lumayan mahal. 这很昂贵。 Wah kalau gitu nggak usah datang gitu ya. 好过我们不要来啊。 Ya Bapak Saudara, nah, kalau secara tradisi sebenarnya, jadi kita bisa memahami ini kalau 因为 dalam konteks zaman dulu ya. 以前这个宴席， Jadi dalam konteks zaman dulu, 以前这个时候， tradisi dalam sebuah pesta itu ada seragam, ada pakaian yang diberikan. 因为以前这个宴席，他们有他们的礼服，
Ya, ada pakaian yang diberikan untuk dikenakan dalam pesta itu. 因为他们被邀请的时候，他们有给这个礼服， Ya, mungkin sekarang kita tidak mungkin seperti ini. 可能现在没有这样的。 Mungkin sekarang kita bisa ini ibaratkan seperti orang kalau masuk ke dalam sebuah pesta dia diberikan semacam korset, gelang tangan atau apa begitu. Sebagai penunjuk bahwa dia memang pemilik di pesta, dia undangan di pesta. 现在如果我们去被邀请去宴席的时候，可能他给我们这个小礼物， Ya, kita bayangkan seperti itu kondisinya. 好像这样。 Lalu kenapa orang ini tidak mengenakan pakaian pesta padahal sudah disiapkan? 为什么这个人没有穿这个礼服呢？而且已经准备这个礼服给他了。 Saya yakin kemungkinan besar orang ini menyelinap tanpa melalui pintu. 因为可能这个人没有被邀请，他自己来。 Karena tempat masuk di situ, disitulah disiapkan pakaian ini. 因为在进入的时候，那边有入口的时候有给这个礼服， Mungkin dia main menyusup saja, 因为他们就插队进来， sehingga dia tidak memakaikan pakaian itu. 因为可能他就没有穿这个礼服。 Lalu raja itu bertanya kepada dia, 这个王问他， "Hai saudara, mengapa engkau tidak memakai pakaian pesta?" 为什么你没有穿这个礼服呢？ Dan kata firman Tuhan, dia diam saja. 这个圣经告诉我们，他只是静静没有回答。 Kita bisa mengartikan bahwa orang ini ingin menikmati pesta tanpa menyiapkan apa yang diperlukan untuk pesta itu. 因为我相信这个人只是来享受这个宴会，没有准备什么东西。 Ya, Tuhan Yesus seringkali memakai gambaran di dalam firman Tuhan 耶稣基督时常用很多的比喻 yang sesuai dengan ayat ini, Bapak Saudara. 合乎这些经文， Misalnya lalang di antara gandum. 就是好像这些草在这个麦里面。 Kita bisa mengartikan bahwa orang yang tidak menggunakan pakaian pesta ini adalah orang 这个人没有穿礼服， orang yang mengakui dengan mulut tetapi tidak menyelaraskan kehidupan pribadinya dengan pengakuannya. 因为他承认他自己，但是没有真真实实。 Katanya dia percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kehidupannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 他自己承认他是一个相信耶稣基督的人，在他的生活里面，他没有表现出他是一个相信耶稣基督的人。 Katanya dia percaya Tuhan Yesus tetapi dia sama sekali tidak. 因为他讲他自己已经相信耶稣基督，但是他还没有重生。 Katanya dia percaya kepada Tuhan Yesus tetapi dia tidak pernah meninggalkan kehidupan yang lama atau manusia lamanya. 他已经承认他是相信耶稣基督的人，但是他从来没有离开他以前的旧生活。 Nah, hendaknya kita jangan menjadi orang Kristen yang demikian. 我们不要成为这样的基督徒。 Kehidupan kita secara pribadi itu haruslah benar-benar selaras dengan pengakuan kita akan Tuhan. 因为我们成为一个基督徒，我们要符合耶稣基督的教训教导。 Memang yang mengerjakan kemauan di dalam hati kita itu adalah Tuhan. 因为在我们心里面所发出的，我们所做的都合乎上帝的吩咐， Dan itu merupakan anugerah. 这是上帝的恩典。 Namun kita harus meresponi dengan benar segala hal yang diperbuat Tuhan dan inginkan dalam kehidupan kita. 因为我们要回应上帝所吩咐我们的，在我们的生活里面，我们就去行。 Dengan kata lain, jangan hanya menjadi sekedar Kristen, tapi hanya di KTP saja. 因为我们不要讲我们成为一个基督徒，但是只是在登记我们的登记里面写我们基督徒而 Tapi 已， tidak menunjukkan kehidupan yang benar-benar seorang Kristen. 我们没有表现出来，我们真真实实是一个基督徒。 Orang seperti itu tidak layak menikmati pesta yang Tuhan siapkan. 这样的人不能够享受与上帝为我们准备这个宴席。 Ya, orang yang hanya mengaku tetapi sebenarnya pengakuannya kosong. 因为只是用口承认，但是心里面没有耶稣基督， Tidak ada isi sama sekali. 就是在里面没有耶稣基督在他里面。 Tuhan bilang ikat dan buanglah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. 上帝叫他把他捆绑，而且丢在最黑暗的地方。 Nah, itu sebabnya kita seharusnya menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar sesuai dengan pengakuan iman kita. 因为我们要成为一个好的基督徒，我们要承认合乎我们自己的信心。 Dan sebagai kesimpulan, Bapak Saudara, bagaimana kita meresponi tentang undangan Injil itu? 我们要来回应
我们怎样来回应这个上帝的信息？ Apakah kita benar-benar menghargai anugerah Allah? 是不是我们真真实实我们有这个上帝的真理？ Segala sesuatu yang dipersiapkan Allah untuk perjamuan kawin anak domba Allah. 因为上帝已经准备他的孩子这个婚宴， Bagaimana kita menghargainya? 我们怎样来注重这个婚宴呢？ Tidak ada yang lain yang kita lakukan adalah bahwa saudara selain kita bersuka cita, 我们要很喜乐的接受， bersyukur 我们要感谢， karena menjadi orang yang dihargai Tuhan yang diundang masuk untuk menikmati segala kemegahannya. 因为上帝很注重我们，邀请我们来赴这个婚宴，来享受上帝为我们所准备这个婚 Dan 宴。 kita juga harus menghargainya dengan menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan Injil yang kita terima dan akui. 我们要注重我们所听、我们所读的这个上帝的道， Sebagai ayat penutup dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. 因为很多对被呼召，但是很少被选择。 Saya yakin kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin, Bapak 我 Saudara. 们相信，我们每个人都被上帝选 Karena kita 择， sudah di dalam. 我们已经在里面了。 Kita adalah orang yang dipilih. 我们是被上帝所选择的人 Itu，sebabnya kita meresponi panggilan pilihan Allah itu dengan benar. 我们要真真实实好好来回应上帝这个邀请。 Menghargai anugerah Allah dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Dia. 我们要注重上帝为我们所做一切的事情， Menghargai pesta yang disiapkan Allah dengan sikap hidup yang 我 benar. 们要注重上帝为我们准备好这个婚宴。 Itu sebabnya dalam Filipi 1 ayat 28 Rasul Paulus menegaskan di sana hanya dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 因为我们要符合上帝的真理， Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 因为我们的生活要符合上帝的真理， Sepadan, 就是同意， selaras, 就是同等， sesuai. 就是符合。 Apa yang kita tahu dengan kebenaran firman Tuhan kita harus lakukan. 因为我们知道圣经告诉我们的，我 Itulah 们要去， cara hidup yang benar-benar menghargai anugerah Allah. 就是真真实实我们注重上帝赐给我们的恩典。 Amin untuk kebenaran firman 阿 Tuhan. 门。上帝的话， Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 我们要进入圣餐， Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 我们要打开哥林多后书，前书呀，哥林多前书。 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. 哥林多前书第11章第23节到29节。 Mari saudara kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. 我们一起来读。 1, 2 ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 哥林多前书第11章第23节到29节，我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣基督，主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝福了，就擘开说：“这是我的身体，为你们死的，你们应该如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，
你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，这到他来。所以无论如何不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身体、主的血。人应该自己审查，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分别是主的身体，就是吃喝自己的罪。阿们。 Mari kita angkat satu pujian, Bapak Saudara. Bukan dengan